Hello dan Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan tengok rumah kontena ni. Okey, untuk kali pertama, video pertama ni, saya akan review secara umum, tidak secara detail lah. So saya semua akan tunjuk bahagian luaran sahaja. Okey, so bagaimana proses dan kos secara kasar lah. Okay. Alright, so kita mula review di bahagian inilah. Okay, so kalau tuan-tuan nampak, okay, saya panggil kontena ni sebagai kotak pangkin. Okay, so saya buat, okay, untuk buat ni dah lama bercadang nak buat, sejak tahun 2010 sebenarnya. Pada masa tu saya kerja construction site dengan satu company Jepun. Jadi dia buat temporary office menggunakan kontena ni, mana dia potong dan sambung-sambungkan. Jadi keadaannya selesa, ruangnya luas. Cuma bila syarikat korporat, dia orang mempunyai modal lah untuk projek buat kontena sebagai office yang disambung-sambungkan dan dipasang aircon, selesa. Jadi saya kata kenapa tidak saya buat pada masa tu. Dan bermula daripada 2010 sampai sekarang saya buat research sehinggalah akhirnya saya dapat saya punya kontena sendiri. Okey. So untuk makluman tuan-tuan, okey, kontena ni adalah GP, kalau tak silap saya GP, yang memang digunakan untuk shipping kapal, untuk barang-barangan dimasukkan dalam kontena ni dan kemudian diedarkanlah di seluruh dunia. Jadi kontena ni memang tahan lah. Kalau tuan-tuan nampak, di atas tu ada locking mechanism. Yang ini yang digunakan di pelabuhan. Dia lock, di key crane, kemudian angkat dan letak di atas prime mover. So memang keras lah. Okay, so pemilihan kontena ni saya tak pilih. Saya bagi kepada kontraktor saya untuk buat. Nama dia Diadem Architecture. So kontraktor kecil tapi hasil kerja dia sangat memuaskan lah. Pada asalnya kawan saya buat macam kafe di office dia. Kemudian dah ada. So dah ada success story. Saya pun kontak, berbincang, kemudian dia uruskan lah. Okay, so kontena ni ada pecahan dalam bil yang PQ yang dibagi kepada saya. Dia cas saya lebih kurang dalam, saya pun tak berapa ingat, dalam 5,000 ke 7,000. Tapi sebab dia beli dan dia kemudian dia refurbish balik, maknanya perbaiki kontena ni. Okay. Kalau tuan nampak tadi gambar saya lekatkan di kamera, saya lekatkan di topi lah. So saya dapat view, memang view betul mata saya. Okay, so saiz kontena ni 20 kaki kali dan dengan 10 kaki. Okay, so kalau tengok kat sini, awalnya saya buat kontena ni tanpa bumbung ni. Okay, tapi lepas saya duduk sehari masa proses nak menyiapkan tu, masa tak masuk lagi perabot-perabot, agak panas. Jadi aircon boleh katakan 24 jam lah. Jadi 24 jam tu akan memakan bil elektrik yang tinggi lah. Okay, so inilah dia kontenanya. Kemudian bahagian ni potong. Okay, untuk makluman tuan-tuan, saya dapatkan ukuran ni daripada internet, kemudian saya susun. So ni tingkap, memang kena buat macam ni. Asal ni tak ada tinted, kemudian saya tinted kerana nampak daripada luar. So kalau macam ni siang hari tak nampak. Cuma kalau malam kita buka lampu daripada dalam, orang akan nampak lah. Cahaya lampu daripada dalam tu akan menerangi tinted ni, so orang daripada luar boleh nampak. Okay. Apa lagi? Okay, itu untuk ni. So untuk buat kabinet, kemudian dinding, plaster ceiling, cermin sliding ni, kemudian tingkap, refurbish, tangga ni tanpa marble dan pebble wash ni ataupun batu kacang ni, kos dia untuk kontena ni sahaja termasuk pengangkutan lebih kurang dalam 30,000, termasuk buat tingkap, sliding dan juga cermin bahagian ni. Okey.
Okay. So asalnya concrete wall, tapi saya ubahlah kerana nak nampakkan space di luar. So daripada dalam akan nampak lebih luas. Okay. Alright. Itu cerita pasal kontena lah secara overall. Okay. Kemudian untuk facility, so kenapa saya pilih, sebelum tu kenapa saya pilih kontena 20 kaki. So kalau tuan-tuan lihat jalan ni di depan ni, ni adalah jalan kampung. So bila jalan kampung, kalau saya ambil yang 40 kaki, saya akan ada masalah untuk bawa ke sini. Okay, sebab kena menggunakan crane, trailer. Trailer pun tak lepas, tuan-tuan. Jadi saya memang pakai 20 kaki sajalah. 40 kaki memang tak ada akses. So kalau ada penambahan nanti. Okey. Ini rumah kampung saya, rumah asal saya. Jadi tak nak disentuh lagi rumah ni, tak nak dibesarkan lagi, sebab kalau besarkan saya kena buat penambahbaikan kepada sistem elektrik dan sebagainya. Jadi atas tuan-tuan juga, macam saya, kenapa saya buat kontena ni, tujuan dia, kalau tuan-tuan lihat, saya parking kereta di sana. Kalau saya balik kampung, saya akan terus parking ke belakang. Jadi ruang ni depan ni sebenarnya sebelum ni tak digunakan pun. Semua orang balik terus pergi masuk pintu belakang, dekat belakang ada parking. Jadi ruang depan ni tak ada orang gunakan. Jadi agak suram. Jiran-jiran saya pun, macam kawan saya duduk di sebelah sana, dia pun tak tahu saya dah balik. Melainkan kalau daripada sana dia boleh nampak bahagian belakang, baru dia tahu, oh dah ada balik. Jadi anak-anak pun tak bermain di sini. Jadi tujuan dia saya buat ni, letak di hadapan rumah, jadi nampak lebih ceria lah. Itu tujuan dia. Okay, so kita cerita pasal facility air dan elektrik. Okay, macam saya katakan tadi, rumah ni sistem pendawaian ni dah lama. Ini rumah ni sebelum tahun 80-an lagi. Okay, sebelum tahun 1980. Tu tarikh lahir kakak saya, tahun 80. Di rumah ni dibuat sebelum tu lagi. Jadi wiring dia tambah. Jadi kalau nak tambah lagi bilik, it is advisable kalau saya buat pendawaian baru. Okay. Alright, so meter air saya cuma sambung, saya tidak buat meter baru. Saya sambung. Okay. Ni anak jiran ni main. Belum balik lagi. Acik tengah buat video. Okay. So ni meter air. Okay. Tengah hari ni tak balik makan lagi. Okay, ni meter air. So saya tapping, ni pergi ke rumah kampung saya, yang ini pergi ke kontena. Macam okey? Kau suka? Suka? Lawa tak? Itulah. Nantilah Mikael balik, nanti kau boleh main dengan dia orang. Tak balik lagi. Kau jap nak balik, kau jap tak nak balik. Okay. Okay, ni air. So terus sambung ke ni. Acik tengah buat video ni. Okay. Yang ini meter air. Saya sambungkan terus ke dalam kontena. Jadi tak ada masuk meter baru lah. Okay. Kemudian ni anak jiran ni. Okay. Kemudian untuk elektrik. Okay. Untuk elektrik, yang ini ada cost kit. Yang tadi saya cerita kontena lebih kurang dalam 30,000, termasuk wiring lah dia buat. Cuma yang ini TNB tidak benarkan tapping terus. Jadi meter tak benarkan letak di sini. Saya terpaksa buat meter di tiang elektrik paling hampir. Okay. Jadi daripada sini naik, kemudian wire ni sambung terus ke sana. Okay. So itu elektrik. So TNB charge saya komersial. Jadi untuk deposit sahaja dan penyambungan lebih kurang 380. Okay. Kalau tuan-tuan nampak yang itu antena. Antena tu untuk TV di dalam. Okay, saya gunakan my preview sahaja. Okay, so untuk kali ini saja.